Assalamualaikum, salam reformasi. Saya Atika Syairah binti Syaharudin, Ahli Majlis Perbandaran Kuala Selangor, Ketua Seri Kandi Keadilan Tanjung Karang. Bertemu lagi kita di dalam Light Blue Studio dengan membawakan tajuk Ketuanan Pengguna. Untuk semua pengikut dan subscribers kita pada hari ini, jangan lupa like, share dan komen di bahagian yang disediakan, dan pastikan rakan-rakan dan saudara mara turut mengikuti perbincangan dan diskusi kita di dalam Light Blue Studio ini. Okey, baik. Pada hari ini saya telah pun mengeluarkan satu kenyataan media berkenaan ketuanan pengguna. Tahukah anda apakah itu ketuanan pengguna? Selalunya kita dengar tentang ketuanan Melayu, kita dengar tentang ketuanan macam-macam lagi, ketuanan bangsa dan lain-lain. Tetapi tahukah kita sebenarnya banyak bahagian yang kita kurang untuk utilisasikan kuasa kita dalam memanfaatkan segmen sebagai pengguna itu sendiri. Saya fikir tak kira lelaki, perempuan, ibu, bapa, atuk, nenek, cucu, semua daripada kita adalah di dalam segmen pengguna. Dan bahagian ini saya fikir masih lagi ramai tidak tahu tentang isu kawalan harga ayam itu sendiri. Bukan hanya tertakluk kepada keputusan kerajaan, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna harus terus mendesak agar harga ayam ini terus memihak kepada kita. Kerana apa? Sebab kita adalah pengguna dan user yang akan terkesan impak negatif terhadap harga ayam itu sendiri secara langsung dan secara tidak langsung. Dan dalam isu berkaitan KPDN SGP yang mengatakan tentang harga ayam ini mendapat reaksi daripada pelbagai pihak, dan kebanyakan reaksi-reaksinya sama ada hanya berlandaskan emosi ataupun sifat solusi yang diberikan adalah short term. Kalaupun dikatakan akan menyediakan sesi libat urus, akan memastikan fakta dan data digambling secukupnya untuk memastikan isu kawalan harga ayam ini diuruskan dengan sebaiknya. Tetapi hakikat yang kita selalu lupa adalah isu kawalan harga ayam ini bermula sejak dia punya isu dia telur dulu ke ayam dulu. Isu yang selalunya orang kata, maksudnya ada yang memberikan alasan isu harga ayam ini tertakluk kepada isu anak ayam. Isu anak ayam ni bergantung kepada isu bagaimana breeding factor. Okey, kalau kita nak tahu, kita bawa sikit lah. Saya adalah graduan animal science dan saya ambil science poultry dua semester, dan tajuk khusus final year project saya adalah, kerja tahunan akhir saya adalah tentang ayam kampung. Dan untuk makluman, sebenarnya apabila Penasihat Persekutuan Persatuan Penternak Malaysia mengatakan kos anak ayam dan kos dedak yang makin meningkat ini adalah berpunca yang menyebabkan kenaikan harga ayam, kita tak boleh nafikan fakta tu betul. Okey, fakta tu betul. Tapi kita tak boleh nafikan juga sebenarnya KPDN HEP sebagai kementerian yang memayungi keseluruhan kawalan harga tu juga. Tapi bahagian sini, sebab tu saya kata, maksudnya sentralisasi, maksudnya macam mana kita nak centerkan pemusatan pembuat keputusan yang akhirnya memberi kesan akhir kepada kenaikan harga ayam ni, sebab dia ada cross beberapa kementerian. Ada bahagian yang kementerian pertanian dan asas tani uruskan, maksudnya Fama dan lain-lain di bawah kementerian yang lain. Tetapi bahagian yang mana Jabatan Veterina terpaksa uruskan, unit unggas di bawah Jabatan Veterina. Jadi saya fikir bahagian-bahagian tertentu perlu diwujudkan satu pemusatan kawalan harga, kerana di akhirnya kita kena tahu ayam ini bukan hanya untuk pengguna domestik sahaja, sebab kita telah pun mencapai tahap yang kita telah ekspor 130%, maksudnya telah pun melebihi domestik punya kepenggunaan itu sendiri. Dan saya tidak fikir yang jika kita sebagai warga negara yang mana kita dikatakan ternakan ayam dan everything else ini memberi impak kepada KDNK, nilai tambah kepada negara, kenapa tidak kita mendahulukan
pengguna di dalam negara kita sendiri juga. Dan saya melihat sekarang ini bila masyarakat dan orang awam bising tentang kenaikan harga ayam ini, saya lihat okey, baiklah kita memberikan tepukan kepada pasukan penguat kuasa yang telah pun bertungkus lumus untuk turun ke pasar, market dan memastikan yang harga berada di dalam kawalan yang sepatutnya diberikan. Tetapi saya nak tanya, mana syarikat-syarikat besar yang untung berbilion daripada industri ayam pedaging ini? Sebab yang kita nampak hanya mereka yang pasal adalah penternak kecil di pasar-pasar sahaja yang dikenakan tindakan. Bagaimana pula dengan syarikat-syarikat besar yang sepatutnya juga kita tahu flow dia dan perkara ini perlu melalui sesi transparansi di peringkat Dewan Rakyat. Dan saya minta juga kepada ahli parlimen yang sedang bersidang sekarang ini supaya bertanyakan senarai syarikat-syarikat yang masih memperoleh keuntungan walaupun rakyat sekarang sedang mengalami krisis pandemik, krisis kesihatan yang dialami sekarang dan mengalami krisis ekonomi. Ayam ni kita tak boleh nak kata dia sebagai non-essentials, kerana kalau kata non-essentials maksudnya harga kawalan ketika musim perayaan tu tak sepatutnya dimasukkan senarai harga ayam. Jadi sebab tu saya minta supaya rakyat memastikan unit di bawah KPDN-HCP ini benar-benar mengambil tindakan, bukan hanya waktu ketika orang sedang reaktif, maksudnya orang sedang gamat lantang menyuarakan tentang isu harga ayam. Dan saya minta juga kepada exco ataupun penguatkuasa ataupun mereka yang berada di dalam penguatkuasaan negeri dan lain-lain supaya mafhum, jangan mengeluarkan statement yang akhirnya menyebabkan masyarakat dan rakyat marah, kerana sekarang ni ini adalah tentang bukan saja isu kos sara hidup ni, tentang makanan, tentang maqasid nyawa itu sendiri. Dan saya minta supaya pengguna-pengguna di luar sana, pastikan anda menggunakan kuasa anda, pastikan anda membuat laporan di Tribunal Pengguna jika masih ada lagi peniaga yang enggan untuk menurunkan harga ayam. Dan ruang dan manfaat ini harus digunakan oleh semua orang, bukan saja ibu-ibu ataupun bapa-bapa yang pergi ke pasar untuk membelikan makanan, tetapi juga kita susahlah nak tengok menteri untuk upload tentang harga ayam dengan di pasar ni, sebab kita tak tahu siapa yang belikan dia orang punya makanan basah. Jadi wallahualam, saya berharap supaya isu harga ayam ini berjaya diselesaikan dengan tuntas dan diharapkan juga di peringkat setiap segenap peringkat, walaupun ada sesi libat urus dilaksanakan, bukan hanya melibatkan syarikat-syarikat besar, pastikan ada juga persatuan penternak kecil yang dipanggil dan mereka yang berada dalam segmen organik ataupun free range juga dilibatkan dalam sesi libat urus ini, kerana isu yang ianya adalah proses, hasil akhirnya mungkin harga, tetapi isu tentang anak ayam, tentang harga anak ayam dan harga dedak itu sendiri, harga makanan itu sendiri. Dan ada juga yang mengatakan tentang penggunaan buruh tempatan. Yang itu pun kita nak tanya juga, di mana data dan statistik yang boleh dikeluarkan mengatakan ada buruh tempatan yang diguna pakai, kerana buat masa sekarang saya fikir Kementerian Sumber Manusia masih lagi mengatakan yang partisipasi buruh tempatan di dalam industri 3D ini masih lagi di paras minima. Jadi saya mohon agar dikeluarkan fakta dan data, bukan hanya lantunan reaksi sahaja, respon yang untuk menutup mulut masyarakat tentang persoalan ini. Wallahualam. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share dan komen di Light Blue Studio dan teruskan menonton. Terima kasih. Saya Atika Syahira binti Syahrudin untuk sesi kali ini. Wallahualam.